Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dihormati, Allah Subhanahu wa taala memberi kita agama, memberi kita makanan, memberi kita minuman, memberi kita kenderaan, memberi kita rumah, kediaman. Semua yang kita ada adalah diberi oleh Allah, dan tiada siapa yang boleh beri apa saja yang kita nak melainkan Allah. Daripada yang semua yang kita nak, yang kita fikir penting untuk kita, tak ada yang lebih penting lagi dari dapat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berada di hati kita ke tahap paling kurang yang Allah suka. Makanan penting kita dapat, minum penting, rumah penting, tapi tak ada yang lebih penting. Tak ada yang lebih penting dari dapatkan kalimah tauhid ni, kalimah iman ni, kalimah la ilaha illallah ni, Muhammad Rasulullah berada di kepercayaan kita ke tahap paling kurang yang Allah suka. Itu tak diberi perhatian, tak dirasa mustahak. Apa yang kamu rasa mustahak untuk dapat samad dalam hidup kamu selama ni? Dapat makan. Yang kau rasa mustahak dapat apa? Dapat main dengan isteri. Yang paling kau rasa penting untuk dapat apa? Duit. Yang kau rasa paling penting dapat apa? Duit. Yang kau rasa paling penting dapat apa? Makan minum. Jadi tak ada orang kata paling penting aku patut dapat. Ialah kalimah tu, kalimah tauhid, kalimah memperesakan Allah. Itu maknanya la ilaha illallah Muhammad berada di hati, kepercayaan saya ke tahap paling kurang yang Allah suka. Jadi kalau kamu hari ini tak ada yang penting melainkan dapat makan, dapat duit, kamu tukarlah, cakaplah kepada diri kamu dan orang lain. Memang dalam hati kamu tu yang paling penting makan. Tanyalah semua orang kat seluruh dunia ni, ada tak jawab apa yang saya cakap tadi? Ada tak? Kalau orang yang kat depan saya ni, yang saya cakap ulang kali lagi perkara tu pun tak merasai yang paling penting ialah dapat kalimah tauhid ni berada di hati dia ke tahap paling kurang Allah mahu, maka dia tentulah orang yang tak buat kerja ni, tak dengar ceramah saya, tak diajar, takkan dia pun rata-rata semua orang kat dunia ni rasa. Bukan zaman ini je Allah turun Quran tu kan. Allah turun Quran tu 1400 tahun dulu. Sebelum tu lagi semua manusia yet kata Allah, mereka tak merasai itu yang paling penting dia kena dapat. Paling penting, tak ada penting lagi lah.
Jadi bila kita tak beri perhatian kepada perkara itu, kerana sebenarnya selama ni tak diberi perhatian sebab tak ada siapa pun bagi tahu. Tidak ulama-ulama, tidak orang yang dikatakan imam ataupun ustaz. Dia bawa manusia ni kepada itu, tak ada. Dia bagi ceramah agama tentang semayang, tak habis-habis semayang, hukum macam mana beruduk, apa halal haram dalam semayang, itu je. Puasa, kalau masa bulan puasa, sikit-sikit lah. Mana ada ceramah dia yang lain. Sekali-sekali dia bawa cerita. Ustaz yang suka puasa politik, dia cerita politik dalam Islam. Kalau tak ada politik, tak ada Islam. Oh, kau main lagi. Tak ada politik, tak ada Islam. Saya tak terima Islam tak ada politik ni. Itulah yang dia fikir, yang salah pula lagi. Bukannya kurang mustahak, yang salah lagi. Jadi kerana manusia ni pun tak tahu, kerana pun tak ada seorang pun tahu. Itu maknanya. Seorang pun tak tahu. Allah bagi tahu dalam Quran tu. Tapi baca pun tak faham bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab, iman pun tak kuat nak faham tu. Jadi rata-rata semua usaha tak dibuat lah. Sebelum ni tak pernah dibuat. Yang penting mengucap aja. Sebab itu dalam rukun Islam yang dari tahun bila tau, rukun Islam dan rukun iman, asas kepada Islam yang nombor 1 tu, rukun Islam tu, bukan nak masukkan kalimah tu dalam hati, tak, ucap aja. Yang pertama mengucap kalimah tu. Usaha untuk kalimah tu masuk ke tahap yang paling kurang Allah suka tak ada. Jadi itulah dia rukun Islam, orang Islam sejak dulu. Sejak, saya tak tahulah, mungkin sejak ditulis lah. Sebelum tu mungkin, tak tahu saya. Zaman Nabi mungkin semua tak tahu. Dia orang faham tak ni? Tapi ada dalam Quran, patut mereka tahulah. Mereka faham Nabi ada. Tapi lupa agaknya. Lepas Nabi meninggal, lupa tu. Kembali kepada nak duit. Macam kamu jawab tadi. Apa perkara paling penting dalam hidup? Duit. Yang satu cakap makan. Satu lagi cakap bersetubuh. Tak ada orang cakap bersetubuh paling penting ni kuasa. Jarang lah. Ada juga orang gila seks boleh. Tapi umumnya makan. Kecuali Rashidi je, gila seks. Kan? Umum manusia semua tak. Yang paling penting dia kata dapat makan, minum. Bila dia tak boleh makan, minum tu dia dah macam sekarang lah. Bila Covid datang ni, mereka tak kerja, duduk rumah, mereka dibuang kerja. Ada kerja pun tak dibuat kerja. Ni macam mana dia nak dapat duit? Artis-artis, seniman-seniman tak dapat buat konsert. So apa nak jadi dia kata? Dia yang itulah yang paling penting. Dia mula hilang akal lah. Hilang akal siuman. Jadi tak heranlah pada waktu ni orang Melayu yang jarang lah nak bunuh diri. Macam orang Jepun. Orang Jepun bukan Covid lagi, bunuh diri setiap satu saat. Setiap satu second atau 1 minit. Di seluruh Jepun, 1 orang mati.
60 orang 1 minit. Satu orang mati 1 minit, satu jam 60 orang. Banyak tu. Malaysia ni sekarang dah naik. Waktu COVID ni dia 1 orang 1 air. Banyak 1 orang 1 air. Sebulan 30 air lah dia punya. Yang paling terkenal dengan suka bunuh diri Jepun. Orang lain semualah. Tapi COVID ni banyak orang bunuh diri. Orang hilang jawatan. Macam pilot, Mars pilot. Semua penerbang dia sebelum COVID tu dia gaji 60,000, 40,000 kapten kapal. Tiba-tiba apa ribu pun tak ada. Macam mana dia nak hidup dengan cara gaya hidup yang mewah? Itu nak bayar, ini nak bayar. Dia rasa sangat tertekan lah. Jadi dia bunuh diri lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia fikir yang paling penting untuk dia ialah dapat makan, dapat hidup lah. Bukan dapatkan kalimah ni. Satu orang pun tak ada, melainkan saya yang merasai paling penting siang dapat kalimah dalam hati. Seorang saja. Dan saya cuba nak mengajak seluruh manusia ni kepada ini. Saya cuba. Sebab itu saya berceramah, saya tafsir Quran tu. Jadi kalau saya tak bersungguh nak benda ni masuk, tak ada saya berye-ye sangat berceramah tak hari ni. Siapa yang berceramah tak hari sekarang kat dunia ni? Subjek dia itu je, tak habis-habis itu. Subjek dia kalimah mau masuk. Topik bayan saya ni tak ada lain. Dia punya main topik, last. Conclusion dia itulah. Perkara paling penting kita mesti dapat, iaitu jadi orang beriman dan beramal saleh. Siapa beriman beramal saleh? Beriman beramal saleh itu orang yang dapat kalimah tauhid ni, the oneness of Allah. Monotheism. Monotheism, Tuhan satu. Yang ini ada dalam hati saya, kepercayaan saya. Paling kurang ke tahap yang Allah mahu, paling kurang. Bila kita dapat paling kurang ke tahap yang Allah mahu, kita jadi orang beriman beramal saleh tahap rendah, sangat rendah. Beriman beramal saleh ni banyak tahap juga, bukannya tahap rendah, dia tahap sederhana, tahap tinggi. Dan atas pada beriman beramal saleh tahap tinggi ni, jadi kekasih Allah tahap rendah. Kemudian kekasih Allah tahap sederhana. Kemudian kekasih Allah tahap tinggi. Jadi hanya jadi macam kamu ada sekarang. Dulu Rashidi beriman beramal saleh tahap rendah, sekejap. Lama juga, tapi dia tak usaha nak menaikkannya, sekarang dah hilang. Sufyan dulu beriman beramal saleh juga, dah hilang. Keinginan untuk itu tak ada. Keinginan yang melebihi segalanya pada mereka ni, Sufyan makan, minum, Rashidi bersetubuh. Sangat menghairankan. Rashidi ni macam luar biasa daripada manusia lain. Atau dia main-main ni. Saya rasa tak ada bersetubuh. People boleh hidup tak bersetubuh lama, tak ada bunuh diri dia. Dia banyak mati pucuk. Tak ada dia nak bunuh diri. Tapi bila tak boleh makan, tak boleh minum, Rashidi ni orang dari mana tak tahu. Bersetubuh pula dia kata, paling penting itu. Diikuti oleh Hanzalah. Dua orang yang alien gitu, alien.
Macam manusia ni alien, dia tak spesies yang sangat-sangat luar biasa. Jadi itu semua salah. Perkara paling penting kata Allah, tak ada lain dari mendapatkan itu kalimah la ilaha illallah tu ke dalam hati, ke dalam kepercayaan. Paling kurang ke tahap yang Allah suka. Paling kurang. Bila kita dapat itu, iman kita mulai bagus sikit. Makin kuat kalimah iman tu masuk dalam kepercayaan kita, makin baiklah amalan. Jadi itulah yang patut diusahakan, dipelajari apa kerja nak dibuat untuk dapat benda tu. Masa keluar 40 hari, 20 hari, 4 bulan, itu yang hari-hari membelajar. Tiap-tiap hari kena belajar juga. Bila keluar, itulah yang belajar dan diajak orang belajar. Yang dengan izin Allah selama ni, bila saya keluar jalan 40 hari, 4 bulan, semua, tiap-tiap hari saya pukul 10, setengah, itu belajar. Betul tak? Siapa ajar saya tu? Yang kena buat tu. Tabligh tak buat. Tabligh tak buat. Yang buat ajar itu dengan izin Allah saya je kat dunia ni. Sejak dulu lagi, bukan baru zaman tabligh ni. Sejak dulu tak pernah buat. Pukul 10.30 belajar macam mana nak buat kerja dakwah. Melalui itu, kalimah ini masuk dalam kepercayaan kamu. Itu yang dia belajar. Yang masa keluar tabligh dulu tak pernah. Saya dengan izin Allah telah ubah. Jadi orang jemaah tabligh semua ingat, ini sudah sesat. Yang ini memang tak betul lah. Nasuha ni tak dipakai punya. Tak boleh ikut. Adalah sebahagian yang ikut. Itu pun dah cabut lari. Bila dia tengok saya pakai alat, ini syirik, dia bilang. Dia orang tak ada kalimah tu. Syirik, dia kata. Dr. Naswa dah tak percaya Allah lagi atau mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kita memang beriman, kuat punya. Murid pula boleh kuat pada guru. Cabut lari, konon pandai, bijak. Berapa banyak dia orang bijak. Saya yang mengajar dia orang supaya kalimah ni masuk dalam, ajar mereka cakap kalimah. Last saya pula yang dituduhnya syirik, dia kata. Syirik, kau main lagi dia. Ketawa saya. Tapi tak lah apa nak buat, orang merasa diri bagus. Kita tak boleh nak cakap apalah. Baguslah, cabutlah lari. Semua lari, tinggal sikit je. Itu pun lari juga. Lepas tu tinggal sikit saja. Yang sikit tu bukan betul pula. Tak ada yang dapat kalimah tu ke tahap yang Allah mahu. Mula-mula samat saja. Samat pun lambat. Masa dekat Melaka tak dapat. Dia dah balik, dia dah datang sini. Dia dipaksa oleh Allah. Dia hilang pekerjaan dia. Allah buang dia. Dia dapat kerja, tak nak pindah sini. Saya bilang nak jadi beriman Musaleh ni tak boleh duduk Melaka. Kena duduk sini lah. Nak dengar. Yazid, saya bilang kalau nak, kau punya hati ni penuh dengan cinta dunia. Isteri cinta pada Allah lagi kamu ni. Allah tak boleh nak masuk. Cerai bini. Tak nak ikut. Dia orang semua tak rasa penting. Pada dia orang yang penting makan, duit. Dia jadi susah. Allah paksa dia orang. Saya pun tak boleh nak buat apa. Saya tak boleh buat samat pindah sini. Sampailah Allah paksa dia. Dia pun tiba-tiba cakap, Amin Sahab, saya nak kerja dengan Mighty Education. Dalam hati saya, bila pula samat dah mula jadi baik ni? Saya diam je lah. Macam mana dia tiba-tiba jadi baik? Macam Mr. Kumar, pelawak tu cakap, lelaki ni tak boleh tipu kalau dia bersama dengan perempuan lain, dia kata. Anjing dia tahu. Anjing dia kata anjing ni very good companion. Dia orang ni
dia sayang kat kamu pure punya. Kalau kamu balik, dia akan berada tepi kamu, unconditional love. Tapi kalau kamu bersama dengan anjing lain dia akan dapat bau. Dia tak suka lah. Dia takkan suka dengan kamu lagi sebab kamu dah bermain dengan anjing lain. Tapi isteri manusia ni tak boleh ada, dia kata tak ada kelebihan tu. Kalau ada lah, dia kata berapa banyak lelaki akan ditangkap oleh bini dia. Balik je rumah, lelaki tanya, you have dinner? Tak pernah tanya aku pun. Kan? Why? Selama ni tak pernah tanya, have you have your dinner? Tak pernah tanya. Hari ni dia tanya pula, what's wrong? Kalau dia jadi macam anjing dapat bau suami, oh, you are with Rania, you are with Rania. Tahu semua orang. Kan? Jadi apa tu, manusia ni dia mau tu lah, mau dunia ni. Jadi bila kehidupan ni penuh ke arah tu, ke arah nak dapat kelazatan. Jadi yang cari perempuan lain tu sebab perempuan yang ada kat rumah dia tu, isteri tu dah tak larat lagi. Dah tak larat lagi nak bagi seks. So lelaki carilah macam Rasidi ni, makan, minum, seks. Tak ada fikir Tok Kalimah ni. Dari lahir sampai mati. Tak ada fikir. Jadi begitu sekali saya suruh kamu pindah sini, tinggalkan bini untuk inilah. Tapi malang. Macam Samad tak boleh nak pindah. Jadi Samad lambat. Sibuk memikirkan yang penting bagi dia makan, duit, minum. Nak? Betul? Jadi bila dia dah dipaksa sini, saya tiba-tiba tak dapat membau macam anjing tu lah. Jadi dalam hati saya, bila pula dia ni baik? Macam Kumar kata, what's wrong? You ada dinner lah. Itu aku tak dapat. Rupanya dia ada skandal. Patut aku boleh bau lah macam anjing kan? Tapi tak dapat bau. Jadi dia pindah sini dah lambat. Dia dapat hilang kerja 8 bulan dia tak ada kerja. Tak ada duit. Patah kaki lagi. Dia tak boleh gas. Banyak perkara yang Allah bagi kat dia. Itu pun dapat bawah punya level beriman, beramal soleh. Ada naik sikit, tak boleh naik. Jadi Yazid memang tak dapat. Sehinggalah dia ceraikan bini dia. Baru dapat. Dia tak percaya cakap saya. Kerana perkara paling penting bagi Yazid bukan itu. Bukan nak dapatkan kalimah tu ke tahap hati dia, ke tahap yang Allah mahu. Paling kurang bukan itu. Yang paling penting dalam hidup dia ialah untuk apa? Duit, makan, seks semua. Duit, makan, seks. Samad pun macam tu juga. Apa yang paling penting dalam hidup dia? Duit. Duit dia. Kamu tak sedar sampai sekarang ni lagi. Saya ingat sampai sekarang ni kamu tak sedar lagi perkara paling penting kamu nak dapat ialah kalimah tauhid ni. Datang ke hati kamu, percaya kamu paling kurang ke tahap yang lama. Sebab apa amal yang dibuat
bukan untuk sukakan Allah, tidak diterima. Tak diterima. Keluar 4 bulan, 2 kali India, Pakistan, dalam negeri sekali, 3 kali jalan kaki macam Rasidi. Syirik tu dibuat atas syirik. Maksudnya syirik ni tak ikhlas. Amal tu dibuat bukan untuk sukakan Allah. Tu amal besar. Buat kerja dakwah, hari-hari buat kerja dakwah sini, tak diterima sebab dia, orang tu buat tidak ikhlas. Dia ada syirik. Bila kita ada syirik, kita tak boleh ikhlas. Tak boleh ikhlas sebab kita tak percaya Tuhan tu satu. Kita percaya Tuhan tu banyak, termasuk duit kita, kerja kita, semua tu Tuhan. Bini kita, semua itu Tuhan. Jadi memang kita tak boleh nak buat sesuatu, nak buat Allah suka je. Sebab Allah bukan Tuhan kita sahaja. Kita ada banyak Tuhan. Jadi bila kita banyak Tuhan, kita tak buat untuk Allah sahaja. Jadi amalan yang dibuat, sama ada kita makan, tidur, semayang, dakwah, haji, umrah, semuanya tak diterima. Itu sebabnya paling malang. Kita tak makan, Allah tak ada masalah. Tak ada minum, tak ada masalah. Tapi beramal dengan syirik, ini masalah besar. Tak boleh diterima. Jadi akhirnya apa yang berlaku bila tak ada amal yang diterima, termasuk semayang pun tak boleh diterima, mengajar pun tak boleh diterima. Jadilah orang yang macam hadis tu, 3 orang. Satu mati di jalan Allah, yang kedua mengajar agama, yang ketiga berderma. Semua tak buat dengan ikhlas, semua syirik. Semua kalimah tu tak masuk ke hati dia, ke tahap yang Allah mahu. Paling kurang tak ada. Dia mungkin ada iman, tapi bukan iman tahap yang Allah mahu. Paling kurang tu ada iman atau tak ada iman. Maka akhirnya dia masuk neraka. Orang tabligh tak tahu ni. Dia orang tak faham. Dia orang kata saya tak betul ni. Macam dia kata dekat mana? Yang kawan ni, Jeffrey. Yang dia kata dekat Latif. Naswa tak betul. Tak betul. Macam-macam benda dia orang cakap, orang tabligh yang tak betul tentang saya. Semua fitnah. Tapi Latif aku tak berapa nak dengar lah. Tapi itulah kelakuan orang tabligh seluruh Malaysia dan seluruh dunia mungkin. Mengatakan yang tak betul tentang saya. Mereka kata Naswa tak betul, dia kena balik buat tabligh. Jadi tujuan dia cakap kat Latif ni supaya Latif jangan ikut saya lah, yang betul. Jadi orang tabligh ni tak faham ni. Dia tak faham bila saya cakap tabligh ni sesat. Sebab dia tak ada usaha nak dapatkan kalimah ni ke dalam hati, ke tahap yang paling kurang Allah suka. Sedangkan dalam Quran semua. Itulah yang dimahu oleh Allah. Kalau kamu baca tafsir Quran saya ni dengan perlahan-perlahan, dengan hati-hati, bukan cepat-cepat. Kamu fikir. Jadi dengan dengar ceramah saya lagi, dengan buat gas, baru komplit. Kalau gas tak ada buat, ceramah saya pun tak dengar, mana nak faham apa saya cakap ni betul. Tentulah mengatakan saya salah. Last apa jadi? Kamu berdosa, Allah murka, akhirnya perbuatan salah kamu makan diri. Perbuatan kamu memfitnah saya, cakap buruk tu, makan diri kamu. Kamu takkan selamatnya. Makan diri, memakan diri kamu. Saya tak ada lah. Saya tak ada pun berlaku apa buruk kat saya. Saya tambah sihat, saya tambah kaya, saya tambah ternama, saya dapat buat tafsir Quran, saya dapat ceramah hari-hari. Yang
makan diri. Keburukan mengumpat saya tu, memfitnah saya tu, makan diri dia. Bertaubatlah siapa yang cakap buruk tentang saya. Macam mana mereka cakap buruk orang dulu-dulu pada Nabi-Nabi. Orang tabligh tak ingat dia cakap buruk pada naib Nabi. Apa jadi pada orang yang cakap buruk pada Nabi-Nabi tu? Nabi-Nabi tu betul, tapi dia orang ni Allah dah tutup mata hati. Hati tu tak nampak lah orang tabligh. Kenapa? Bersangka buruk pada apa yang saya buat. Yang saya buat ni amalan Nabi-Nabi. Saya bukan Nabi, tapi saya naib Nabi. Jadi siapa dapat faham ni melainkan Allah bagi saya faham. Yang perkara paling penting kita nak dapat, bukan makanan, bukan minuman, bukan rumah, bukan kenderaan, bukan semuanya, melainkan dapat kalimah tauhid ni. Berada di dalam hati kita ke tahap paling kurang Allah suka. Namanya orang tu bila dapat tahap kalimah ini dalam hati dia ke tahap yang Allah suka, dia dinamakan beriman dan beramal saleh. Itulah yang Allah bagi tahu dalam surah Wal Asri. Pendek aja surah, sangat penting. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia ni rugi, semua masuk neraka, melainkan orang beriman dan beramal soleh. Itu maknanya. Maknanya yang selamat dari neraka, masuk syurga, orang beriman beramal soleh. Untuk jadi orang beriman beramal saleh ni, iaitu untuk dapat kalimah tauhid ni berada dalam hati dia, ketahui paling kurang Allah suka, dia kena buat kerja dakwah. Wa tawasau bil haq. Bukan dakwah macam faham oleh orang tabligh, ajak orang keluar, ajak orang dengar bayan. Ni dakwah orang tabligh. Yang lain langsung tak buat dakwah lah. Yang tabligh merasa dia buat dakwah kerana ajak orang keluar. Itu dipanggil dakwah. Ajak orang pergi masjid dengan ceramah, itu dakwah. Itu bukan dakwah. Dakwah mengajak manusia kepada Allah. Yang bukan Islam diajak mengucap kalimah, yang Islam diingat tentang maksud kalimah, diajak taat perintah Allah. Nombor satu, diajak buat kerja dakwah. Itu baru dakwah. Orang tabligh tak faham apa tu dakwah. Dia kata saya dakwah, pergi dakwah, keluar jalan Allah, keluar jalan Allah. Cakap bodohnya, budak-budaknya, tak faham. Tapi saya nak bagi dia apa, dia tak nak dengar. Syaitan kerjakan dia. Tak nak. Jangan dengar ceramah Dr. Nasrul. Mana saja dengar, tak boleh dekat, tak boleh tengok muka dia, tak boleh. Macam itu dia punya pesanan kepada semua orang jemaah tabligh, jangan dengar bayan dia. Kamu jadi balul nanti kalau dengar. Dengar bayan saya. Sekarang ni apa Allah buat pada Maunasah? Dan kerana dosa dia tu buat terhadap saya ni, kembali kepada dia. Bukan orang, ini orang Durban punya ulama sedunia buat fatwa. Apa yang dicakap oleh Maunasah ni tidak ikut sunnah wal jamaah. Jangan dengar bayan dia. Dia macam mana cakap kat orang tabligh semua, jangan dengar bayan saya. Sekarang ni Allah buat orang cakap jangan dengar bayan dia. Memang betul jangan dengar. Banyak yang salah. Kenapa dia jadi begini? Sebab dosa dia lah terhadap saya. Dan dosa semua yang bermusyarat dulu. Nak mengeluarkan saya dari jemaah tabligh secara maya. Nak mengeluarkan saya dari jemaah tabligh secara sulit. Iaitu jangan bagi dia bayan. Jangan dengar bayan dia. Jangan dekat dengan dia. Jangan tengok muka dia. Saya ni kira lebih buruk daripada virus COVID-19 ni pada orang tabligh. Dia orang cabut lari. Jangan dekat dengan dia. Jangan dengar bayan dia. Jangan bagi bayan dia. Baru ni Bayi Farouk cakap dengan Hakim dan Rashad, kenapa kau bagi dia bayan? Rashad dengan Hakim bagi saya bayan, kan bayan dekat. Dia bagi tu, kenapa bagi? Diam aja. Dia orang masih kekal dengan keputusan tu. Ini apa berlaku? Ulama Durban, bukan saya.
bagi tahu semua dunia, jangan dengar mau nasihat bayan ni. Dekat Tonggi dia tak boleh bayan. Dia tak dibenarkan masuk. Tengok kehinaan yang Allah bagi kat dia. Kesan daripada amal buruk dia. Tak faham lagi orang tabligh. Sebenarnya orang tabligh ni melawan dengan saya. Saya seorang lawan semua tabligh. Macam Nabi, dia seorang lawan semua kafir Quraisy, kaum dia. Tabligh tu kaum saya. Saya dulu jemaah tabligh. Saya dilawan oleh semua orang jemaah tabligh, termasuk ulama-ulama, daripada orang yang sangat disayangi dalam jemaah tabligh ni. Jadi dibenci sangat. Macam Nabi sangat disayangi, last dibenci oleh kaum dia sendiri. Jangan dengar bayan dia. Wush. Saya tak dibenarkan bayan. Mana dengar bayan? Apa maknanya bila saya tak boleh diberi bayan dalam tabligh? Makna dia nak singkirkan saya lah. Tak adalah dia tulis Nasrah tak boleh ikut tabligh, tak ada. Maknanya nak singkirkan Nasrah, tak ada bayan. Kalau dia duduk je, tak boleh keluar. Itulah cara hikmah dia. Bukan hikmah, cara mereka menjalankan fitnah dia untuk menyingkirkan kebenaran. Akhirnya tabligh dilanda musibah lah. Seluruh orang tabligh tak bersama saya, ikut elders ni. Sekarang ni seluruh jemaah tabligh dihancurkan oleh Allah bersama elders ni. Sama ada alami ataupun Sa'di. Mereka dah berpecah dua, berpecah 4, bercempah 8, berpecah 10, hancur. Satu benda pecah, dia takkan boleh cantum. Bila dipecahkan oleh Allah, Allah takkan balik. Bila dihancurkan oleh Allah, dia takkan naik lagi. Lupakanlah. Ini kalau orang tabligh tetap mau membenci saya, teruskanlah. Tak ada masalah. Seperti mana saya tak ada masalah dulu dia benci saya. Saya tak ada rugi. Yang rugi mereka. Saya tak ada hancur. Yang hancur mereka. Saya takkan hina. Yang hina mereka. Buatlah. Kalau tak mau bertaubat, teruskan. Terus membenci saya. Tak ada untung kamu. Kalau kamu membenci saya, kamu bukan buat baik pada diri kamu, membuat buruk pada diri kamu. Kalau kamu tak nak taubat, kamu bukan buat baik pada diri kamu, kamu buat buruk pada diri kamu. Buatlah. Saya tak ada masalah. Apa pasal saya ada masalah pula? Bukannya saya yang kena. Setiap orang berbuat buruk, amal tu buat kembali kat dia. Siapa buat amal baik tu kembali kat dia. Tak ada saya dapat buruk dia orang. Saya terus sihat, terus jadi lebih muda, terus bayan, terus gas. Orang tak boleh? Apa jadi pada dia? Keburukan telah recoil dan bahasa orang putih dia. Recoil dia maknanya mengelilingi dia, memutar belit dengan dia, menghancurkan dia. Amal buruk dia, Allah tak buat amal buruk dia. Di dunia lagi mereka dihancurkan. Satu hari nanti a deserted movement, a movement yang tak dikenal lagi dah, hancur. Inilah kesan amal buruk mereka yang mereka telah buat terhadap saya. Bila mereka buat atas saya, mereka bukan buat atas Nasrah, atas naib Nabi yang dihantar oleh Allah. Maka kesannya sama seperti mana umat-umat terdahulu yang telah berbuat buruk kepada Nabi-Nabi yang dihantar oleh Allah kepada mereka. Seperti kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Semua mereka tu mau membunuh Nabi-Nabi mereka, mau menghalau Nabi-Nabi mereka. Sepertilah jemaah tabligh. Dia bukan menghalau saya Nabi, naib Nabi, orang yang buat kerja Nabi. Maka bertaubatlah orang ahli jemaah tabligh kalau mau insaf. Kalau tak mau, silakan terus sampailah ke pintu neraka dan masuk.